tidak akan saling berperang, dan mana-mana pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana puak. Jadi kelapangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanfaatkan untuk mengajak wilayah-wilayah luar memeluk Islam dengan menghantar surat dan utusan. Kita dah study yang itu. Rasulullah menghantar sahabat dan surat kepada kerajaan Romawi, kerajaan Parsi, kerajaan Mesir, Kaukis di Mesir, kerajaan Najasyi, Yamamah, Bahrain dan sebagainya. Hari ini kita topik yang baru, iaitu memberi pengajaran. Buku ini terjemahan Indonesia. Memberi pelajaran ni bukan mengajar, bukan mengajar macam kita faham. Memberi pelajaran yang artinya mengajar kebiadaban Badui. Badui melakukan kekasaran lalu diberi pengajaran. Memberi pengajaran kepada kaum Badui. Baik, dalam tempoh perjanjian itu berlangsung, tidak lepas beberapa kejadian yang dilakukan oleh Badui persekitaran Madinah ni, yang karakternya agak kasar, kan? Yang tidak bertamadun. Hanya saja hal itu tidak berbahaya dan sama sekali tidak mengganggu kaum muslimin untuk terus menyebarkan Islam. Untuk sebarnya Islam tidak ada gangguan. Namun ada kejadian-kejadian yang kasar yang dilakukan oleh mereka. Antaranya berkaitan dengan perkara ini, dengan Badui ini, berlakunya perang Zatil Qarat dipanggil. 3 hari sebelum peperangan Khaybar terjadi, dalam tempoh perjanjian Hudaibiyah ni ada peperangan Khaybar yang akan kita pelajari akan datang. Jadi sebelum berlakunya perang Khaybar tu terjadi perang yang dipanggil Zatul Qarat, iaitu ketika Abdurrahman bin Uyainah bin Hisin Al-Fazari merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembalanya. Kemudian dikejar oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu setelah memberitahu kaum muslimin perkara ini. Rasulullah keluar menemukan Salamah bin Al-Aqwa telah menyelamatkan unta-unta itu daripada mereka ni dan memaksa kaum Badui ini melarikan diri. Rasulullah sampai di oasis di dataran di lembah yang dipanggil Qarat, lalu pulang ke Madinah. Ini di antara ni kegiatan Badui ni, kan? Merampas, Abdurrahman ni nama hebat kan, merampas unta-unta milik Rasulullah dan membunuh pengembalanya. Rasulullah telah lantik pengembala untuk mengembala unta ni, dibunuhnya pengembala tu. Lalu dikejar oleh Salamah bin Al-Aqwa. Itu satu. Yang kedua, kisah Uqal dan Urainah. Setelah peperangan tadi, Zatul Qarat tadi, di Zil Qarat tadi, datanglah sekelompok orang dari 2 kabilah Uqal dan Urainah ke Madinah. Ni pun Badui juga ni, yang menyatakan keislaman mereka, dia memeluk Islam. 2 orang ni, 2 kelompok. Datanglah sekelompok orang dari 2 kabilah, kabilah Uqal dan kabilah Urainah, datang ke Madinah nak memeluk Islam. Kemudian mereka minta untuk tinggal di ladang kerana mereka keberatan untuk tinggal di Madinah. Dia nak tinggal di kawasan ladang. Kawasan ladang Madinah lah maksudnya. Dia tak mau tinggal di Madinah betul, dia mau tinggal di ladang, berhampiran dengan Madinah. Lalu Rasulullah SAW memberikan unta dan seorang pengembala. Rasulullah bersama dengan mereka pun hantar di unta dengan seorang pengembala unta. Mereka keluar ke daerah Harrah, lalu mereka murtad. Kelompok tadi ni, kelompok Uqal dan Urainah ni dah diberi peluang untuk tinggal di ladang, dia murtad pula. Dia murtad. Dan membunuh pengembala, macam kes tadi juga ni, membunuh pengembala yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta merampas unta-unta itu. Unta-unta yang digembala pun dirampas. Rasulullah mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Mereka berjaya ditawan, berhasil ditangkap dan dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mata mereka dibutakan dan tangan dipotong. Ini sudah melampau sebab mengambil kesempatan. Diberi peluang dia tinggal di ladang, dia bunuh pula pengembala ni, dia ambil pula unta.
kan? Kalau sekadar rampas unta saja tak, dia bunuh. Lalu dibutakan matanya dan dipotong tangannya. Lalu ditinggalkan begitu saja di harah, di kawasan ladang tu sampai mereka mati. Rasulullah melarang penyiksaan setelah itu. Setelah itu Rasulullah larang, jangan dibuat penyiksaan itu. Ini kegiatan melampau yang dilakukan oleh puak Badui, Uqal dan Urainah, murtad, lepas tu ambil kesempatan. Baik. Kemudian berlaku juga satu lagi perang, dipanggil perang Zatul Riqa. Buku sirah berbeza-beza pendapat ni tentang bila terjadinya peperangan Zatul Riqa. Imam Bukhari lebih cenderung katanya hal itu, perang Zatul Riqa ni terjadi setelah perang Khaybar, sesudah perang Khaybar. Ibnu Ishaq pula berpendapat hal itu terjadi setelah perang Bani Nadir, sebelum Khandaq, awal lagi. Ibnu Sa'ad pula dan Ibnu Hibban cenderung memberi pendapat bahawa dia terjadi, perang Zatul Riqa terjadi pada bulan Muharram tahun ke-5 Hijrah. Adapun Abu Ma'syar menegaskan ianya terjadi setelah perang Banu Quraizah dan Khandaq, di antara Quraizah dan Khandaq. Yang benar, kata pengarang, yang lebih menghampiri benar ialah pendapat Imam Bukhari dan Abu Ma'syar, kerana Abu Musa al-Asy'ari ikut peperangan dan datang dari Habsyah setelah penaklukan Khaybar. Setelah penaklukan Khaybar. Ini dia punya alasan yang kuat. Sebab Abu Musa al-Asy'ari join dalam perang itu. Sebelum itu tidak ada. Dia datang dari Habsyah setelah penaklukan Khaybar. Dan Abu Hurairah juga ikut dalam peperangan dan memeluk Islam ketika penaklukan Khaybar. Jadi dia berlaku setelah Khaybar. Dinamakan peperangan Zatul Riqa ini sebagaimana juga dinamakan perang Najat, perang Bani Muharib, perang Bani Sa'labah dan perang Ghatafan, kerana berlaku di lokasi berkenaan. Di lokasi berkenaan. Kaum muslimin mendekati pasukan Ghatafan tanpa terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Orang tentera Islam menghampiri Banu Ghatafan, tapi tak jadi peperangan di antara dua belah pihak. Namun mereka berhasil menakuti antara yang lainnya, sehingga kaum muslimin melaksanakan solat khauf, solat dalam keadaan berwaspada, solat bimbang diserang musuh. Ada kaedah fiqh, ini kena belajar kitab fiqh lah, kan? Dua saf depan dah sujud, yang lain berdiri lagi, dia dah bangun, baru yang belakang pula ikut kemudian, supaya dapat berjaga-jaga. Ini dalam kitab fiqh ada ni, solat khauf dipanggil. Solat dalam suasana peperangan, berjaga-jaga. Ini pun kita kena belajar juga ni, kena ambil tahu. Solat khauf di tempat yang jauhnya, perjalanan selama 2 hari, kemudian kembali ke Madinah. Ada perbezaan pendapat juga tentang sebab dinamakan peperangan Zatul Riqa ni. Ada pendapat lain juga. Abu Musa al-Asy'ari menyebut dinamakan peperangan itu dengan Zatul Riqa kerana kaki mereka dibungkus kain setelah sepatu mereka dipakai rosak. Dahsyatnya tuan ni, perjalanan tu sampai merosakkan sepatu kasut, kan? Dahsyat ni. Mungkin jauhnya 2 malam perjalanan, dengan panasnya, dengan batu-batannya, rosak. Lalu terpaksa membungkus kaki mereka dengan kain. Lalu dipanggil peperangan itu Zatul Riqa. Dan setiap orang di antara mereka bergantian menaiki seekor unta, bergele-gele naik kenderaan unta. Dahsyat ni tuan ni. Itu sebab kuntum khaira ummah tu layak kepada para sahabat, bukan kita orang Islam umum sampai kiamat, bukan. Kuntum tu mukhatabah. Kuntum tu kita cakap direct, orang yang bersemuka bercakap, kamu nampak, kan? Kuntum khaira ummah, kuntum tu kamu tu ialah para sahabat. Ini di antara contoh lah ni. Kesetiaannya, pengorbanannya, dahsyat tuan, dengan harta benda, dengan sehingga Rasulullah kata, kalau kau derma sebanyak Uhud emas, untuk dibandingkan dengan mereka menderma sedikit saja, tak akan terlawan. Walaupun kau dapat menyumbang emas yang begitu banyak, tidak akan dapat ditandingi para sahabat yang menyumbang sedikit. Tak dapat. Kerana mereka dengan nyawa, dengan diri, dengan kepayahan, siang malam, pagi petang, kecintaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Kejadian ini tidak mendapat perhatian banyak para ahli sejarah terdahulu kerana mereka lebih terfokus pada pengiriman para utusan dan mengajak raja-raja dan penguasa-penguasa di sekitar Madinah, Rom, Parsi, Iraq dan Najashah, Yamamah dan sebagainya. Dan penaklukan Khaybar serta berangkatnya kaum muslimin ke Mekah untuk melaksanakan Umratul Qadha. Fokusnya lebih kepada peristiwa-peristiwa besar, lalu peperangan Zatul Riqa' ini kurang mendapat catatan para ahli sejarah. Bagaimanapun jatuhnya Khaybar telah membuka jalan besar kepada kaum muslimin untuk menguasai kawasan utara. Khaybar letaknya utara yang menghadap ke Syria. Syria masa itu di bawah kekuasaan Kaisar Parsi dan Romawi, dua-dua belah pihak. Iran kan, Parsi sebelahnya, Syria, Romawi. Jadi bila Khaybar dapat ditawan, dia kedudukannya di utara Madinah. Bila dapat ditawan, laluan untuk kaedah Syam terbentang luas. Dan kelihatan bahawa peperangan Zatul Riqa' ke arah Ghatfan yang merupakan kekuatan kedua dalam kawasan itu setelah Yahudi Khaybar. Begitu juga peperangan Zatul Riqa' ni. Dia kekuatan kedua menghala ke Ghatfan, termasuk dalam taktik mereka. Lalu diikuti perang Mu'tah yang akan kita pelajari, perang yang dahsyat ini tuan, perang Mu'tah. Juga di sekitar berhampiran dengan peristiwa ini, peperangan Khaybar, peperangan Mu'tah hampir ni. Akan tetapi perhatian kaum muslimin lebih tertuju kepada Umratul Qadha, menziarahi Kaabah, melaksanakan Umrah Qadha yang agaknya menyebabkan pengiriman tentera Mu'tah diundur sedikit. Kurang mendapat perhatian sejarawan. Okey. Baik. Umrah Qadha ni tuan, hari itu tahun lepas Rasulullah bersama ribuan orang Islam nak berbuat umrah tapi tertahan di Hudaibiyah. Ada? Di Hudaibiyah berlaku bai'atul ridwan, berlaku perundingan, lalu tak jadi, kena balik. Sebab dalam perjanjian tu Rasulullah setuju, tahun ni no way untuk buat umrah, tahun depan pun dengan syarat 3 hari saja. Itu pun dengan syarat orang Quraisy kena keluar dulu, kan? Kena keluar dulu. Itu pun dengan syarat lagi dalam keadaan perang tersaru dan sebagainya lah. Jadi topik hari ini ialah Umrah Qadha. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah, tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan tujuan umrah sebagaimana dah diputuskan dalam perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana kesepakatan dengan orang-orang Quraisy perjanjian tahun lalu, setelah menyebutkan tidak boleh memasukkan senjata apapun ke Mekah kecuali pedang yang tersimpan, tersarung. Tak boleh dikeluar macam nak perang, tak boleh. Pedang mesti tersarung, tak boleh terkeluar. Okey. Jangan ada seorang penduduk pun yang keluar dari kota Madinah sekalipun memiliki keinginan mengikuti beliau. Orang Mekah jangan keluar dari kota Mekah. Sebagaimana tidak boleh melarang para sahabatnya untuk tinggal di kota Mekah. Serta memberi mereka kesempatan untuk tinggal selama 3 hari saja. Nak buat umrah tu 3 hari saja. 3 hari saja. Lalu naklah segera meninggalkannya. Ini memang konten dalam perjanjian Hudaibiyah yang lalu. Musa bin Uqbah menyebut bahawa orang-orang Islam membawa serta persenjataan mereka kerana khawatir pengkhianatan Quraisy. Bimbang jugalah, berawas-awas, kena berjaga-jaga ni, lalu bawa senjata. Bawa senjata tapi tidak dalam keadaan terbuka lah, mesti bersarung, kan? Dan mereka tinggal dulu di luar kota. Tinggal di luar kota. Adapun jumlah para sahabat dari Madinah untuk menunaikan Umratul Qadha ni 2,000 orang. Selain para wanita dan kanak-kanak ikut join, kanak-kanak pun ada, wanita pun ada. Di antara yang ikut serta menyaksikan perjanjian Hudaibiyah itu dulu pun ada juga. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, Abdullah bin Rawahah pun bersyair di hadapan Rasulullah dengan mengatakan, biarkan orang kafir berjalan di jalannya. Terpulang pada dia, hari ini kami akan pukul dari pangkalnya, dari tempatnya lah, dari lokasi
lokasi dia di Mekah ni. Satu pukulan telak yang menyingkirkan kegundahan dari akarnya, dari sumbernya betul, dan menyingkirkan kekasih dari kekasihnya yang tercinta. Dia sayang sangat adat dia, keberhalaan dia kan, tempat dia. Kaum muslimin bertawaf di Kaabah. Boleh masuk, dah boleh bertawaf. Rasulullah mengajak agar menampakkan kekuatan. Menginstruksikan ini maksudnya menzahirkan, menampakkan kekuatan, menampakkan ketegasan dalam tawaf, disebabkan orang Quraisy telah melabelkan orang Islam ni orang-orang yang lemah, kan? Orang yang lemah, orang yang dihalau, orang yang sakit, orang yang demam akibat dihalau ke Yasrib ni. Jadi itu yang diwar-warkan oleh kafir Quraisy. Itu dengan orang kafir, tuan, sorry cakap lah kan, orang Islam kena tunjuk kemuliaan, kena tunjuk izzah. Melintas jalan pun jangan mengalah, kan? Buktikan kemuliaan kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah umat Islam berlari-lari kecil, walaupun jauh naik kenderaan macam itu, unta kan, kuda, jauh 2 minggu perjalanan. Tapi bila sampai sana, Rasulullah arahkan supaya menampakkan kecergasan dan kekuatan dengan berlari-lari anak, mempercepatkan langkahnya pada tiga pusingan pertama dalam tawaf. Jangan nak lembik-lembik. Sampai sekarang ni sunat. Orang yang mengadakan umrah, sunat di pusingan pertama hingga ketiga tu berlari-lari anak. Tapi payah nak buat ni, tuan, pasal terlampau sesak lah. Terlampau sesak sangat. Kita ingat dulu berlari anak ketika lampu hijau di Safar saja. Tak. Berlari anak pada saf pertama dan ketiga. Tapi tujuannya untuk menzahirkan kekuatan, kehebatan. Bukan lemahnya orang Islam sebagaimana yang mereka wawarkan, sebagaimana yang mereka Quraisy ni labelkan pada orang Islam. Bukan. Adapun masa Quraisy meninggalkan, masyarakat Quraisy meninggalkan kota Mekah menuju bukit Qaiqaan ni bukit sebelah. Kalau kita duduk di Mekah, ada bukit sebelah kanan bangunan Menara Jam, bukit tinggi-tinggi, ada tinggal di sana. Dia tinggal di sana. Seraya melihat dari bukit tu, mereka memang nampaklah Mekah. Panjat bukit tu memang nampak Mekah. Sekarang tak nampaklah, bangunan banyak kan. Dulu nampak. Dia nampaklah tu. Dia melihatlah orang Islam bertawaf dari kejauhan. Dan kagum mereka ni. Mereka ni jadi kagum dan takjub tengok kekuatan orang-orang Islam. Boleh berlari lagi untuk tawaf ni. Jauh-jauh datang ni boleh berlari. Sedang bukit Qaiqaan ni kedudukannya berada di antara dua sudut Kaabah, belah Menara Jam belah. Kalau kita pergi kan nampaklah kan bangunan bukit tu. Tatkala selesai melakukan umrah 3 hari, datanglah wakil Quraisy bertemu dengan Ali yang ikut serta umrah qada ni. Lalu berkata kepada Sayyidina Ali, katakan pada sahabat-sahabatmu agar keluar, kan? Kerana sudah lewat waktu 3 hari. Ni dah 3 hari ni, jadi kena keluar. Maka Nabi SAW pun meninggalkan Mekah. Cukup 3 hari patuhi. Ni utusan Allah ni, tuan ni. Utusan Allah. Boleh saja stay situ, buktikan kenabian, buktikan kerasulan, buktikan mukjizat dia tak. Tapi tak. Rasulullah pegang pada janji 3 hari dah tinggalkan. Kan? Kalau lawan menang, kekasih Allah lah. Lebih pada wali lagi kan. Okey, Rasulullah pun keluar. Ketika itu turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tudkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalik fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasulnya tentang benarnya mimpinya dengan sebenar-benar bahawa pasti kamu akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman.
Tak ada berlaku apa-apa. Boleh tawaf 3 hari ni tak berlaku apa-apa. Aman. Dengan mencukur rambut bila dah habis sa'i, kan, mengguntingnya sedang kamu tidak berasa takut, rasa aman. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan memberikan selain itu kemenangan yang dekat, kemenangan yang hampir. Ini tandanya Quraisy memang kalah lah ni, kan? Dia sedia dah berundur, dulu menghalau orang Islam, menyeksa, lepas tu sedia buat perjanjian, lepas tu sedia berundur supaya orang Islam dapat pengiktirafan. Tu dah menunjukkan step kekalahan mereka, kan? Baik, di antara hukum-hukum yang terdapat dalam umrah ini dari segi fiqahnya lah, hukum yang orang yang ingin umrah lalu terhalang menuju Mekah. Jumhur ulama berkata wajib membayar haiwan korban. Ni dam lah ni, bayar korban, tidak perlu qada lagi. Dia terhalang betul ni. Penjelasannya, apakah umrah qada pengganti kepada merupakan umrah atas umrah Hudaibiyah yang belum dilaksanakan ataukah dianggap sebagai yang baru? Di antara hukum yang berkaitan ni semua kitab-kitab fiqh lah ni tuan, berkaitan dengan kitab-kitab fiqh. Tidak sesuai untuk kita bahas di sini dah ni, kan? Sebab banyak luas perbincangan. Begitu juga dalam kes umrah ni berlaku penyusuan. Amarah binti Hamzah binti Abdul Muttalib ni, dia ikut serta join ni. Dia ketika itu masih bayi lagi. Di saat beliau keluar kota Mekah, dia masih bayi, lalu diambil oleh Sayyidina Ali dan diserahkan pada Fatimah, padahal anak tersebut merupakan anak pakciknya, anak pakcik Sayyidina Ali. Terjadilah sengketa perihal anak Zaid bin Harithah yang dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, kerana anak makcik bayi ini merupakan isteri Ja'far, sedangkan Ali pula anak Abu Talib. Jadi berlaku silang kedudukan dia ni mahram ke tidak mahram ke, kan? Ini dalam kitab fiqh lah tuan-tuan, kan? Dalam kitab fiqh tu kita baca yang lain lah, sebab itu pun ada bahasan-bahasan. Baik, kita sentuh sedikit malam ni tuan, peperangan Mu'tah. Selepas Fathu Mekah, perang Mu'tah. Perang ni hebat ni tuan. Perang ni menampakkan kesetiaan, pengorbanan yang dahsyat. Diambil dari kitab Rasul Al-Qaid karangan Muhammad Syabhat Akhtar, perang Mu'tah. Hanya Waqidi saja. Waqidi ni penulis sejarah periwayat yang diragui, yang dilihat lemah, banyak kes-kesnya lemah lah ni, berbau Syiah. Hanya Waqidi saja menyebut penyebab direct kepada peperangan ini bahawa Surahbil bin Amru Al-Ghassani telah membunuh Al-Haris bin Umair Al-Azdi yang diutus. Dia kata punca peperangan Mu'tah ni kerana utusan yang dihantar oleh Rasulullah ni, Surahbil Al-Haris ni telah dibunuh oleh Surahbil. Al-Haris telah dibunuh oleh Surahbil yang membawa surat Rasulullah. Padahal semestinya para utusan tidak boleh dibunuh. Masa itu perundangan memang tak boleh dibunuh. Rasulullah SAW marah lalu mengirimkan bala tentera ke Mu'tah. Kata Waqidi sendiri daif, dia sendiri pun daif dan tidak boleh dijadikan sandaran, kata pengarang. Terutama bila hanya dia sendiri saja meriwayatkan, dia bersendirian riwayat ini. Yang benar apa? Yang lebih tepat apa kata pengarang? Yang lebih tepat ialah pembahasan tentang faktor yang menjadi sebab punca peperangan melawan kabilah-kabilah Arab di tepi kawasan Syam tidaklah banyak berpengaruh dalam menjelaskan berbagai peristiwa, kerana perlakuan syariat jihad, disyariatkan jihad membolehkan pembukaan ataupun jihad berterusan terus menerus untuk menundukkan kabilah-kabilah Arab, memperluaskan wilayah Islam tanpa mempedulikan faktor-faktor penyebabnya. Artinya memang sudah menjadi tuntutan untuk memerangi manusia, untuk mengajak manusia kepada Islam. Kalau kau Islam, kau selamat. Kalau kau melawan, kau menerima padah
kan, diberikan tempoh dalam kitab jihad Islam, dalam kitab peperangan. Oleh kerana itu menjadi suatu kewajipan untuk menundukkan negara-negara Arab kecil yang di bawah pengaruh Nasrani dan yang berpihak kepada Romawi. Kerajaan-kerajaan yang kecil di bawah pengaruh Rom, sekitar Jordan, sekitar Syria, kan? Bangsa-bangsa Arab, negara-negara Arab, bahasanya mungkin laugahnya hampir sama. Jadi menjadi kewajipan untuk diseru kepada Islam. Di samping itu, Romawi sendiri sudah lebih dahulu bergerak ke wilayah tersebut sebelum berhadapan dengan daulah Islamiah yang masih muda. Rom sendiri pun telah memperluaskan jajahannya ke wilayah-wilayah Arab. Dia sendiri pun membuka wilayahnya di kawasan-kawasan negara-negara Arab lah. Rasulullah tinggal di Madinah setelah balik daripada Umrah Qada selama baki bulan Zulhijjah, Muharram, Safar dan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Pada bulan Jamadil Ula, Jamadil Awal, Rasulullah mengutus bala tentera sebanyak 3,000 menuju Syam. Syam ini di Syria, di bawah pengaruh Romawi. Setelah berlaku penguasaan wilayah-wilayah kecil sekitar Syam yang kita baca, kali ini Rasulullah hantar 3,000 orang, 3,000 orang ke Syam. Dia memilih Zaid bin Harisah sebagai panglimanya. Pilih Zaid bin Harisah, anak angkatnya, anak didiknya, anak angkatnya, maulanya. Kemudian berpesan jika dia terbunuh digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Macam sudah tergambar Rasulullah. Tapi Rasulullah tak tahu perkara gaib ni tuan, kan? Rasulullah hanya sebut kalau dia terbunuh ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Bila Ja'far bin Abi Talib terbunuh diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Hal ini menunjukkan bolehnya mengangkat pimpinan dengan syarat. Bolehnya mengangkat pimpinan dengan syarat. Kalau dia base diwarisi, kalau tak ada ganti ni, ganti. Boleh. Ini dari segi hukum fiqh politik, siasat. Dan mengangkat beberapa pimpinan dengan pengaturan urutan yang beruntun. Kalau mati ni ganti ni, kalau mati ni ganti ni, kalau mati ni ganti ni. Membolehkannya sebab diambil daripada sumber ni lah ni. Sumber hadis ni. Penggantian Zaid bin Harisah kepada Ja'far kepada Abdullah bin Rawaha. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehnya mengangkat pimpinan secara beruntun. Okey. Peristiwa ini adalah yang pertama kali dilakukan. Sebelum itu tak berlaku. Tapi kali ini dibuat begitu. Boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjangka, memprediksi, sudah agak mengagak, sudah menjangka kemungkinan buruk yang bakal menimpa. Kemungkinan itu sudah dijangka awal. Kerana lokasinya agak jauh. Syam dengan Madinah jauh tuan. Jauh. Jauh. Dan tidak adanya pergesekan, tidak adanya pertempuran sebelumnya di daerah-daerah ni. Jadi tak dapat nak agak. Kekuasaan negara kuat seperti Byzantine, Rom, kan, yang mana beberapa kabilah di kawasan Syam berkecenderungan kepadanya, berpihak kepadanya. Jadi tak dapat nak agak kekuatan itu. Oleh sebab itu Rasulullah menjangka ni pertempuran mungkin besar. Kalau mati Zaid, gantilah dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, gantilah dengan Abdullah bin Rawaha. Pasukan Islam tiba di satu lokasi bernama Ma'an. Tatkala sampainya berita tibanya Hercules. Hercules ni Romawi lah tuan, yang kita dulu kecil-kecil belajar Hercules ni. Yang punya topi besi, ada bulu-bulu atas, dengan pedang besarnya, dengan baju besinya. Dia sampai di bumi Ma'ab, iaitu Balqa, dengan bala tentera berjumlah 100,000. Orang Islam tadi berapa? 3,000. 1/3 apa? Ini 10,000. Pasukan dari Romawi. Dan 100,000 daripada Arab Nasrani. Pula. Kan? 100,000 daripada Rom. 100,000 lagi daripada campuran Arab Nasrani, Arab Kristian
kabilah Laham, Juzam, Khuda'ah, Bahra, Bali dan Balqin. Campuran 200,000 nak lawan 3,000. Wah, ini dahsyat ni tuan ni. Kan? Memang tidak imbang langsung lah. Kaum muslimin menghabiskan masa di Ma'an, bukan Ma'an, dengan saling bertukar pendapat membahaskan urusan mereka. Ni kita ni 3,000 nak lawan 200,000 ni. Ya tak? Sebahagian mereka berpendapat menulis surat pada Rasulullah untuk memaklumkan kekuatan musuh yang terlampau besar dengan mengirim bala tentera, minta support daripada Rasulullah, tambahan bala tentera. Okay? Ini di antara cadangan. Namun Abdullah bin Rawahah memberikan motivasi, memberikan semangat kepada bala tentera. Wahai saudara-saudaraku, Abdullah bin Rawahah ni dia yang the second selepas Zaid ni memberi semangat. Demi Allah, sesungguhnya kamu benci itulah jalan yang kita cari. Kita tak suka ni, tapi sebenarnya kita nak cari inilah ni, syahid. Kerana itu pula, kerana inilah kita keluar ke tempat ni, iaitu mati syahid. Kita tidak memerangi manusia berlandaskan jumlah. Kita berperang bukan kerana jumlah kita ke jumlah dia besar, jumlah kita sikit, bukan kekuatan dia banyak, dia sedikit, bukan kekayaan, kan? Namun kita memerangi mereka kerana agama Allah memuliakan kita ni. Kita kerana Allah yang telah Allah muliakan kita ni, kan? Jadi kejarlah, teruslah berperang, kerana ada satu dari dua di antara kebajikan yang bakal kita dapat, sama ada menang atau syahid. Kalau semangat ni, kita akan menang juga. Sama ada menang di dunia, kalau mati syahid. Menang juga. Kan? Wah, pilih ya. Menang betul di dunia ni atau syahid. Perkataan itu amatlah besar kesannya kepada tentera Islam ni. Jadi bersemangatlah pasukannya, kan? Dan menghilangkan kekuatan orang-orang yang berpendapat lemah. Ya betul juga, yang lemah-lemah, kan? Kita nak menghadapi 200,000, kita ni 3,000. Tapi bila dengar macam ni orang semangat, dia pun semangat. Lalu Zaid bin Harisah bertolak dengan pasukannya 3,000 ni menuju ke lokasi Mu'tah, di sempadan Syria Jordan. Wilayah yang agak sedikit selatan dari Kuk, di mana mengutamakan pertempuran langsung di sana. Direct, pertempuran direct. Dahsyat ni tuan ni, kan? Ibarat jago peperangan, ibarat berani berperang betul ni, perang direct ni. Ketiga pengelima telah menunjukkan kepahlawanan yang agung dan unggung ni, sehingga gugurnya betul-betul berjuang ni, sehingga panglima utamanya Zaid bin Harisah gugur kerana tombak Romawi, kerana dilembing, ditombak oleh tentera Romawi, mati, kan? Ia menikam kudanya yang berbulu perang lalu maju. Belum mati dia tikam, lalu mati syahid. Dan panji pun diambil oleh Ja'far yang dah telah dipesan, kan? Ja'far bin Abi Talib. Diambil pula panji Zaid tadi oleh Ja'far bin Abi Talib. Dia menikam kudanya yang berbulu perang lalu maju perang dengan gigihnya sehingga tangannya terputus. Dahsyat tuan, pegang panji tangan terputus, tinggallah hudung tangannya ni. Lalu mencapai dengan tangan satu lagi, tangan kirinya pula mencapai panji-panji tadi ni, capai dengan tangan kiri. Tangan kanan dah kudung, capai dengan tangan kiri. Tangan kiri pun putus, terpotong dalam peperangan ni. Dia peluk dengan sisa tangan yang berbaki. Wih tuan, dahsyat ni tuan ni. Dahsyat sangat ni. Tuan cuba bayangkan, tangan kanan dah putus, tak ada tegeh-tegeh, dapat pegang satu lagi dengan tangan kiri yang masih tersisa. Putus tangan kiri, pegang pula dengan kedua tangan ni yang kudung, yang terpotong ni. Pegang juga panji ni, nak menunjukkan keimanan, kehebatan, kepahlawanan, kan? Memeluknya dengan kedua-dua tangan ni sehingga mati syahid. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Diambil oleh Abdullah bin Rawahah yang mundur sebentar. Abdullah bin Rawahah mundur sebentar kerana dua panglima dah terbunuh ni, kan? Lalu maju bertempur sehingga mati syahid juga Abdullah bin Rawahah. 3
sebagaimana dah disebut oleh Rasulullah. Thabit bin Arqam lalu mengambil panji daripada Abdullah bin Rawahah dan menyerukan orang Islam memilih panglima baru. Di saat getir ni, cepat pilih panglima baru. Kemudian dipilihlah Khalid bin Al-Walid. Di sini kan, di sini mahalnya ni kan. Khalid bin Al-Walid masa ni baru masuk Islam ni tuan ni kan, baru masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Khalid bin Al-Walid memang kepakarannya, memang pengalamannya dalam perang zaman jahiliah lagi memang dikenali. Dia menyedari betapa bahayanya situasi, panglima dah terkorban, jumlah kan yang sedikit menentang 200,000 orang ni kan. Dia faham situasi ni, lalu dia kembali menyusun barisan pasukannya. Ia merubah dari pasukan kiri agar ke kanan, tukar. Ia menjadikan satu bahagian pasukannya di belakang maju ke hadapan, yang belakang maju ke hadapan, seolah-olah ada pasukan baru. Tukar strategi, seolah-olah ada bantuan baru datang dari belakang, dalam rangka untuk mengkelabui, untuk strategi menghadapi Romawi ni, supaya dia kelabu tahu ada pasukan baru pula datang. Dengan strategi itu, dengan cara itu, Khalid bin Al-Walid berjaya menarik pasukannya dengan teratur tanpa kehilangan anggota. Tarik keluar, berundur keluar, tanpa kehilangan anggota pasukannya, kecuali segelintir, kecuali sedikit. Yang oleh beberapa sumber disebutkan 13 orang syahid. Dengan sebab cara itu sikit sangat yang cedera, 13 orang saja. Ini strategi Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid berhasil mengeluarkan situasi getir itu, menarik tentera Islam keluar secara teratur, merupakan kemenangan besar. Bukan kalah ni tuan ni. Bukan kalah. Kita pendek akal akan sebut kalah ni. Di mana Khalid dapat menyelamatkan tenteranya dengan kerugian yang kecil, disertai kemampuan merosak dan menimpakan kerugian kepada pasukan Rom dengan jatuhnya korban terbunuh maupun terluka. Banyak juga pihak sana dapat dibunuh dan terluka. Tidak diragukan bahawa ketegaran dan keberanian umat Islam dalam memberikan, menakjubkan, dalam mencengangkan, menakjubkan musuh ni kan, sehingga mati syahid, ditambah dengan kecerdasan strategi Khalid bin Al-Walid dalam tentera ni. Keberanian orang Islam ni memang menjadi kagum musuh. Itulah yang memungkinkan mereka dengan pertolongan Allah dapat melepaskan diri dalam situasi itu. Ditemui jasad ni tuan. Saya nak ulang ni tuan. Jasad Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lebih 90 luka. Tuan, 90 irisan ni dahsyat ni tuan. 90 irisan ni memang setakat 3 masih boleh melawan, dan setakat 10 masih boleh melawan, setakat 20 masih boleh melawan, setakat 30. Ini 90 luka bang. Luka anak panah dan tombak. Dahsyat kan. Hal ini membuktikan ia pantang menyerah sampailah ke titik darah terakhir. Betul-betul tak akan menyerah. 90 panah dan hirisan pedang. Di tangan Khalid bin Al-Walid telah patah 9. Khalid bin Al-Walid punya perjuangan, pedang yang digunakannya patah. 9 bilah pedang patah. Menunjukkan dahsyatnya pertempuran, dahsyatnya peperangan. Dahsyatnya peperangan. Bagaimanapun tuan-tuan, kita sambung kisah ini pada minggu akan datang, supaya kita ingat peperangan ini. Sengaja saya habiskan di sini. Supaya kita ingat peperangan ini. Mahal ni peperangan tuan ni. Keberanian, ketangkasan, ketaatan mereka kepada Rasulullah. Dan pula nanti kita akan tengok beberapa orang Islam di Madinah menganggap orang Islam telah lari dari medan perang, penakut, pengecut. Tapi apa kata Rasulullah? Itu kita akan cuba jawab pada minggu hadapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.